Assalamualaikum dan salam sejahtera berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya, Norazawani Miskon. Definisi T15 akan diperhalusi oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Kewangan sebelum ia dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, perinciannya akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk memberi satu kerangka yang lebih tepat berhubung kumpulan T15. Definisi T15 akan ditentukan berdasarkan kawasan dan bukan seperti yang ditetapkan pentadbiran terdahulu. Kata Rafizi, ia bukan satu garis mudah untuk seluruh negara kerana perbelanjaan berbeza dan mutu kehidupan berbeza mengikut kawasan. Contohnya, seseorang yang berpendapatan RM15,000 di Kuala Lumpur, iaitu kawasan mahal, tidak akan dianggap kaya berbanding seseorang yang bergaji RM15,000 yang menetap di Gua Musang, Kelantan. Justeru katanya penentuannya adalah berdasarkan kawasan. Kata Rafizi ketika menghadiri sesi libat urus dengan pemegang taruh rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan Kerajaan Melaka. Baik, sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan mengetahui nasibnya esok berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence akan memberikan kata putusnya esok. Persoalannya, adakah Najib akan dibebaskan daripada tuduhan berkaitan 1MDB atau adakah bukti yang dikemukakan cukup untuk kes prima facie terhadap bekas Presiden UMNO itu? Sekiranya kes prima facie telah dibuktikan, maka Najib mempunyai tiga pilihan, iaitu memberi keterangan bersumpah dan disoal oleh peguam. Yang kedua, memberi keterangan tidak bersumpah tanpa disoal dan memilih untuk berdiam diri. Najib berdepan tuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Untuk 21 pertuduhan wang haram, Najib boleh dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan 5 juta ringgit denda sekiranya disabitkan kesalahan. Beliau kini sedang menjalani hukuman penjara setelah mendapati bersalah dalam kes SRC. Cadangan untuk meminda Akta Persekutuan 1960 bukanlah semata-mata cadangan DAP sahaja. Sebaliknya, Pakatan Harapan Wilayah Persekutuan telah terlebih dahulu mengutarakan cadangan sedemikian. Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan, Khalid Samad berkata beliau tidak mahu isu ini dijadikan modal perkauman dengan menuding kepada DAP kerana PHWP juga telah mengutarakan cadangan sama pada Julai lalu. Beliau melihat Akta Ibu Kota masih kurang sempurna jika dibandingkan dengan Akta Kerajaan Tempatan 1975. Untuk rekod, pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara menggunakan Akta Kerajaan Tempatan, iaitu satu undang-undang untuk menetapkan dasar bagi semua PBT. Manakala Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL pula yang mentadbir wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menggunakan Akta Ibu Kota. Bezanya, dalam Akta Kerajaan Tempatan terdapat ahli majlis lantikan dalam kalangan warga negeri masing-masing. Sebaliknya, Akta Ibu Kota tidak mempunyai ahli majlis lantikan seperti di negeri-negeri lain. Kata Khalid Samad, bila tiada ahli majlis lantikan dalam Akta Ibu Kota, maka warga kota sendiri tiada hak dan kedudukan untuk menyampaikan pandangan dan pendirian di dalam mesyuarat DBKL. Baik, sekian berita terkini Harapan Daily. Kita berjumpa lagi.